nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, Allah beri keizinan pada kita untuk berada pada hari yang kelima pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah memberi keizinan pada diri kita untuk terus memanfaatkan saki-baki Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah pada hari ini kita terus bersama dalam program Jom Baca Bersama sepanjang Ramadan. Dan hari ini seperti mana yang saya kongsikan semalam, insyaAllah pada hari ini kita akan membaca bersama satu tajuk yang saya kira sangat-sangat baik, sangat-sangat menarik, iaitu motivasi si penebang pokok. Okey, kita boleh teruskan dengan bacaan hari ini ya. Kisah si penebang pokok mungkin boleh memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk meningkatkan prestasi dalam kerjaya anda. Kisah ini bermula dengan seorang taukir kayu yang menggaji seorang pekerja untuk menebang pokok di hutannya. Kerana gaji yang dijanjikan serta kerja yang bakal diterima sangat baik, maka si penebang pokok itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Pada hari pertama, si majikan memberikan sebilah kapak dan menunjukkan kawasan yang harus diselesaikan dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan kepada si penebang pokok itu. Hari pertama bekerja, si penebang pokok berjaya menebang 8 batang pokok. Sampai waktu petang, majikan melihat hasil kerja penebang pokok ini dan dia memberikan pujian. Wah, hasil kerja kamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuan kamu menebang pokok-pokok itu. Belum pernah ada pekerja seperti kau sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu. Si menebang pokok itu sangat termotivasi dengan pujian majikannya. Keesokan harinya, si penebang pokok bekerja keras lagi. Tetapi dia hanya berjaya menebang 7 batang pokok. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil ditumbangkan. Lama kelamaan, si penebang pokok berfikir, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku nak jalankan tanggungjawab aku dan memuaskan hati majikan aku? Si penebang pokok berasa malu dan putus asa. Dia menghadap majikannya dan meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memuaskan. Si penebang pokok menyatakan bahawa dia sudah tidak mampu menebang pokok dengan banyak dan sudah mula rasa putus asa. Lalu si majikan bertanya kepadanya, bila kali terakhir kau mengasah kapak? Si penebang pokok menjawab, mengasah kapak? Saya tidak ada waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pokok dari pagi hingga ke petang dengan sekuat tenaga. Patutlah. Di sinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu bekerja dengan kapak baru dan yang terasah, maka kamu boleh menebang pokok dengan hasil yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, hasilnya semakin menurun. Jadi, walau sesibuk mana pun, kau harus meluangkan waktu untuk mengasah kapak kamu agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimum. Sama seperti si penebang pokok, kita pun setiap hari dari pagi hingga ke malam seolah-olah sibuk sehingga seringkali melupakan perkara lain
yang sama pentingnya, iaitu beristirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan dan spiritual. Jika kita mampu mengatur kehidupan dengan kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi lebih dinamik, berwawasan dan selalu baru. Jadi, para pembaca yang budiman, moral of the story, setiap hari kita seharusnya menambah baik sesuatu yang baru dalam kehidupan seharian kita, supaya kita menjadi individu yang sentiasa produktif dan energetik. Rakan-rakan, tulisan hari ini dengan satu analogi kepada seorang penebang pokok yang mana sangat berenergetik, sangat bermotivasi untuk melaksanakan kerja. Namun, dia melupakan satu perkara yang mana membantu untuk beliau mencapai KPI-nya yang ditetapkan, iaitu lupa untuk mengasah kapaknya supaya ia tajam seperti mana yang telah dapat pada hari yang pertama. Itulah analogi yang sangat baik kepada diri kita. Mungkin kita asyik sibuk dengan kerja yang telah ditetapkan, namun tidak ada masa untuk cheat time. Saya kira sama-samalah kita kenal diri kita, apa yang kita mampu, apa yang kita mahu, apa yang menyeronokkan diri kita, lakukanlah ia. InsyaAllah perkara tersebut sebenarnya bukan melemahkan kita, malah dia akan meningkatkan daya saing kita, insyaAllah. Saya kira setakat itu saja. InsyaAllah pada hari esok, tajuk yang kita akan kongsikan adalah hati yang tawakal. InsyaAllah esok kita sama-sama membacanya. Setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya akhiri dengan tagline iaitu hidup ini hanya sekali, biarlah ia bermanfaat untuk selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.